bertemu lagi di dalam program 3 Destinasi yang padat berinformasi. Peninggalan bahan sejarah ternyata memberi impak dari sudut pengetahuan lampau. Ia adalah sebahagian kesan peninggalan dan perjuangan nenek moyang kita terdahulu. Episod kali ini kita akan mengupas tempat bersejarah di dalam 3 negeri di Malaysia. Untuk merungkai sejarah berkaitan, segalanya di dalam dokumentari 3 Destinasi. Penjelajahan 3 destinasi mendarat di Bumi Kenyalang, Sarawak. Apa yang istimewanya di daerah ini? Ianya kaya dengan hasil bumi terpenting zaman berzaman iaitu petroleum. Sebuah bandar yang terletak berhampiran dengan negara Brunei Darussalam yang pesat membangun. Miri adalah sebuah bandaraya di negeri Sarawak, Malaysia dan Miri wujud ekoran penemuan sumber minyak dan gas asli iaitu yang pertama di Malaysia. Miri menjadi bandar pertama di Malaysia yang bukan berstatus ibu negeri mendapat status bandaraya. Diiktiraf pada 20 hari bulan Mei tahun 2005 sebagai bandaraya yang membawa gelaran Bandaraya Peranginan. Daerah ini merupakan bandar kedua terbesar di Sarawak dengan populasi penduduk kira-kira 350,000 orang. Miri mendapat namanya daripada suku kaum Mirik yang merupakan penduduk Bumi Putera Miri pada abad ke-16. Orang-orang Eropah yang datang untuk mencari gali minyak di bandar ini secara tidak sengaja menukar nama Mirik menjadi Miri. Maka nama Miri kekal hingga ke hari ini. Galeri sejarah yang terdapat di daerah Miri hanyalah sejarah yang berkaitan dengan kewujudan sumber petroleum negara. Encik Goh Toh Siang atau lebih dikenali sebagai Raymond adalah seorang pemandu pelancong yang ramah. Beliau turut menghasilkan sebuah buku sejarah yang disusun mengadaptasikan bahan sejarah berkaitan Bandar Miri. Nama Bandar Miri ni datangnya daripada satu suku Jati Marek, iaitu suku yang paling awal datang ke Bandar Miri ni, dan dia adalah nelayan. Miri dah menjadi bandaraya nombor 2 di kawasan Sarawak selain daripada Kuching Miri nombor 2, Sibu dan Bintulu Miri menjadi bandaraya Miri pada tahun 2005 bulan 5 20 hari bulan. Di Bandar Miri ni selain daripada pekan nelayan, dia juga mempunyai minyak, hasil minyak petroleum di bawah tanah yang terdapat di atas Bukit Kanada Hill yang kita berdiri sekarang. Dia dijumpai pada tahun 1910 oleh tentera Kanada. Sempena nama Bukit Kanada Hill ni dia diberi kerana tentera udara Kanada yang diberi disimpan di atas bukit ni pada zaman James Brooke dulu. Akhir sekali saya mengalu-alukan masyarakat di luar sana datanglah ke Bandar Miri dan tengoklah kawasan Bandar Miri, dan kita boleh mempelajari pelbagai makanan etnik di Bandar Miri. Kemajuan Bandar Miri adalah kerana kayanya daerah ini dengan sumber asli iaitu petroleum. Hasil minyak tersebut dijumpai pada tahun 1910 di Bukit Telaga Minyak Bukit Kanada yang terletak di Bandar Miri. The Grand Old Lady ialah gelaran bagi Telaga Minyak Miri yang juga telaga terawal di Miri yang kini dijadikan tarikan pelancong terkenal, ditubuhkan pada tahun 1900. Terdapat pelbagai bentuk tugu peringatan dan replika yang menunjukkan betapa agungnya kaitan daerah Miri dengan petroleum. Pada tahun 2005,
sebuah muzium petroleum dibuka di Miri untuk memelihara warisan bandar sebagai bandar minyak dan gas. Mengikut cerita orang tua-tua, suatu ketika dahulu terdapat seorang lelaki warga Kanada yang pernah tinggal di sana. Beliau ditugaskan untuk mencari pekerja tempatan dan asing untuk bekerja di lapangan minyak di sekeliling bukit tersebut. The Grand Old Lady telah didirikan oleh syarikat Shell pada tahun 1910. Setelah 6 dekad menghasilkan kira-kira 660,000 tong minyak, akhirnya telaga ini ditutup pada tahun 1972 yang seterusnya diisytiharkan sebagai sebuah monumen kebangsaan. Sebelum itu, pernah wujud sebuah menara pengawasan berdekatan monumen ini di mana para pengunjung boleh melihat pemandangan Bandaraya Miri dengan berlatarkan Laut Cina Selatan sebagai kaki langitnya. Mickey from Poland, and at first we didn't know about Miri, but we're traveling around Borneo, so we found out that this city is well known for their petroleum, and also we found interesting the city center. It's not only about petroleum and just everybody working on it, it's also nice to take a stroll in the street in the center. So I will stay some couple of days in here. It's very nice. Kuil Miri Tua Pek Kong dibina pada tahun 1913 untuk mengucapkan terima kasih kepada seorang Sami yang dipercayai telah mengusir roh jahat. Semangat jahat ini dipercayai telah menyebabkan wabak yang tidak diketahui di Miri. Ia adalah sebahagian daripada bangunan yang bertahan dalam Perang Dunia Kedua. Antara suku kaum yang terdapat di Miri ialah suku kaum Iban, Melayu, Jati Mirik, Dalek dan orang Bakong, Cina, Kedayan, Berawan, Melanau, Lun Bawang atau Lun Dayeh, Kayan, Kenyah, Kelabit, Bidayuh, Penan, Punan, Saban atau Berau, India, kelompok bangsa Serani dan penduduk asli yang lain. Sesuai sebagai tempat yang menjadi tumpuan penduduk yang berbilang bangsa, kepelbagaian anutan agama turut wujud. Banyak lokasi peninggalan kesan sejarah Perang Dunia Kedua yang terdapat di sini masih tidak terkupas sepenuhnya seolah lupus ditelan zaman. Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Miri, Jalan Brighton Miri merupakan sebuah sekolah premier yang telah dibina sejak tahun 1932 oleh Henry Jensen. Dipenuhi dengan pelbagai jenis pusat komersial moden, namun pada masa yang sama turut mengekalkan nilai dan jualan barangan produk penduduk tempatan dan barangan tradisional setempat. Bandaraya Miri dijangka menjadi sebuah kota yang bergemelapan sehingga menjajar ke kota-kota lain di pesisir pantai barat utara Borneo. Nama Tanjung Lubang dipercayai bersempena dengan lubang rahsia yang digali untuk kemudahan pergerakan tentera penjajah di tanjung tersebut. Versi lain, asal-usul nama Tanjung Lubang dipercayai adanya lubang hasil hakisan alam di tanjung tersebut. Lokasi sebenar lubang tersebut tidak diketahui dan ada cerita yang mengatakan ianya telah ditelan zaman atau hasil pembangunan di tanjung tersebut. Tugu Jepun ini boleh dilihat di Tanjung Lubang bersebelahan Sekolah Menengah Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang dan Rumah Api. Monumen bersejarah ini di bawah seliaan Jabatan Laut Miri.
Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang antara peninggalan perkuburan tentera Jepun yang terkorban ketika Perang Dunia Kedua masih terpelihara. Selain itu, di sebuah penempatan tadika dan sekolah turut terdapat tapak perkuburan mangsa peperangan yang terlibat ketika Perang Dunia Kedua. Miri merupakan tempat pertama pendaratan askar-askar Jepun sebelum berpecah untuk mara ke kawasan selatan Sarawak sampai ke Kuching dan ke Sabah di utara bagi menentang kuasa barat iaitu British yang memerintah pada ketika itu. Selain itu, Miri juga turut digelar sebagai gerbang utara iaitu pintu masuk utara ke Sarawak dan menjadi salah satu tarikan pelancongan utama di negeri ini. Miri yang mempunyai banyak aset-aset semula jadinya telah mengagumkan ramai pelancong dari dalam dan luar negara yang datang berkunjung.